Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Alhamdulillah, Ustazah doakan agar semuanya sihat. Okey, hari ini Ustazah Murziah akan menyambung pelajaran Al-Quran yang semalam baru kamu belajar daripada Ustazah Azizah, ya. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Abang ikut ni, semak ya. Ikut Ustazah. Baca elok-elok. Tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Okey, baik, alhamdulillah ya. Anak-anak boleh juga mulakan dengan doa Allahumma aftah alaina hingga akhir, dan boleh juga mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Okey, baik ya. Ustazah harap anak-anak semua semak di sini. Ya, semalam anak-anak belajar mengenai ini dia ya. Tanda baris, tanda bacaan di dalam Al-Quran. Okey. Baik ya, nak buka buku teks muka surat 6. Semalam Ustazah Azizah mengajar mengenai tanda bacaan. Nak tengok di sini. Ya, fathatan, kasratan, dhammatan. Semalam Ustazah Azizah mengajar mengenai baris fathatan. Tanda baris fathatan yang selari. Ada sebab dia. Dia tanda bacaan seperti ini. Dia menunjukkan cara bacaan yang berbeza. Ya, kalau tanda yang selari ni, kita kena baca yang berbeza lah. Ada sebab-sebab dia. Dia ada kaitan dengan tajwid. Nanti anak-anak akan belajar pelajaran tajwid bersama Ustaz Fauzi. Akan nampak, akan jumpa baris tanwin ni baris 2. Baris 2. Kalau fathatan ni berasal dari fathah. Dia tambah alif dan nun, jadilah fathatan. Jadilah baris 2 di atas. Okey, kalau baris 1 di atas, fathah. Tambah alif nun, jadi fathatan. Baris 2 di atas yang selari. Okey, ada sebab dia. Bukan saya sahaja ya. Dijadikan baris, ditanda baris ni ada sebab-sebab dia kenapa. Hari ni Ustazah nak sambung mengenai baris fathatan juga. Anak-anak kita belajar dulu mengenai baris 2. Baris 2 di atas. Okey. Semalam belajar yang selari, tanda selari sama panjang macam ni.
Hari ni Ustazah akan tekankan mengenai baris tanwin yang dua di atas tu yang tidak selari. Anak-anak tengok bentuk baris yang tidak selari ni maksudnya tengok di situ. Baris dua di atas ni yang di bawah tu lebih panjang. Yang tidak selari. Jadi Ustazah harap anak-anak tolong bagi perhatian Ada sebab dia berkaitan dengan hukum tajwid. Dia membezakan tanda baris ni, iaitu bacaan kita pun berbeza. Ada sebab dia. Kalau baris fathah selari ni nanti anak-anak akan baca, bila sambung tu anak-anak akan baca dengan jelas bunyi baris tanwin ni. Kalau baris yang tanda lebih panjang di bawah ni, nanti kalau ada perkataan yang lain selepasnya, baru kita tahu kenapa dia tanda tidak selari. Cantik. Dia tanda tidak selari sebab nanti kita akan baca bunyi tanwin ni tidak jelas. Kita kena baca dengan dengung. Okey, Ustazah nak anak-anak tengok. Ni dalam doa yang Ustazah ajar tadi, ada baris tanwin kan? Yang kita baca tadi. Ada baris tanwin ni. Imamau. Ni baris tanwin tandanya tidak selari. Di bawah lebih panjang. Jadi kita baca dia bunyi je tidak jelas. Imamau. Tanwin ni dia baca, tanwin ni dimasukkan ke dalam huruf waw. Ini sebab tanda dia. Nanti Ustazah nak bila belajar tajwid bersama Ustaz Fazli nanti ada tajuk ini, kita boleh faham kita boleh kita boleh gunakan tanda tu, cara bacaan Al-Quran dengan betul. Nanti belajar tajwid tinggi lagi masuk darjah 3, kita akan tahu kenapa ni, apa hukum dia ni. Okey, di sini Ustazah tak nak panjangkan mengenai tajwid tu. Cuma Ustazah nak anak-anak boleh baca perkataan ni dan kenal baris tanwin di atas, dua di atas, iaitu dalam bahasa Arab fathatan. Ustazah nak anak-anak perhatikan betul-betul ni perkataan ni. Buka buku teks. Kalau sekarang ni tak buka buku teks pun ada dekat ni. Tengok telefon, pinjam, ambil mak punya telefon tu, ibu Umi punya telefon, tengok Ustazah tunjuk ni. Kita nak kenal baris dua di atas ni, tandanya di bawah tu lebih panjang. Di sini kita tak nampak ni kenapa tanda bawah lebih panjang, sebab dia bagi satu perkataan sahaja. Kalau dia ada dua perkataan, ada perkataan selepasnya, baru kita tahu kenapa baris tanwin ini dia bertanda tidak selari. Okey, baik. Tengok semua anak-anak perkataan, bunyinya musaddiqan. Kita tak tahu, dia bunyinya sama juga macam tadi. Sebab dia ada satu perkataan sahaja. Musaddiqan. Anak-anak baca ni betul-betul. Ustazah nak anak-anak faham ni. Tengok huruf apa. Ni ada mim, ada sad, ada dal, ada qaf, alif. Kalau ada baris tanda, baris tanwin dua di atas ni, dia mesti ada huruf alif ni di akhir perkataan. Yang di atas pun dia ada huruf alif. Cuma ada perkataan tertentu macam ta ni tak ada alif lah Sebab nanti kalau ada alif dia lain pula maknanya. Dia mengubah makna. Jadi ta ni dia tak ada alif ni. Tan, baris dua di atas, baris fathatan. Okey. Perkataan yang kedua, khairan. Sebut betul-betul khairan. Ada baris tanwin khairan. Perkataan yang ketiga, suhufan. Suhufan. Perkataan yang keempat, ni huruf sa, ni ada huruf mim anak-anak. Huruf mim ni dia lain sikit ni. Ada satu huruf mim, nampak tu, kecil tu. Samanan. Samanan. Sebut betul-betul sa. Bukan sya, bukan sa, ini sa. Sa. Sebut betul-betul samanan. Daripada darjah 2, darjah 1, kita nak kena sebut betul-betul huruf ni. Ustazah tak nak nanti anak-anak biasa sebut main, sebut sahaja, sebut lebih kurang, tak boleh. Al-Quran kita kena sebut dengan betul. Kalau kita sebut lebih kurang, cincai-cincai baca, kita nanti cara kita bacaan salah, berdosa. Baca Al-Quran kena betul-betul. Kemudian seterusnya jami'an. Jami'an. Lagi aiwajan. Aiwajan. Jan. Dia bunyi ni. Jan. Baris tanwin fathatan. Okey. Naq'an. Naq'an. Okey. Syai'an. Ada baris tanwin ni. Nampak?
Ustazah nak anak-anak kenal ni baris tanwin ni. Okey, seterusnya lagi. Ikhwanan. Sebut betul-betul. Ikhwanan. Okey, seterusnya dhabahan. Lagi malan. Seterusnya walisanan. Lagi afwajan. Laghiyatan. Ni baris ada alif kecil. Laghiyatan. Baca betul-betul. Ni alif kecil ni tanda mat. Kena panjang macam ada huruf alif juga. Okey, hudan. Hudan. Tadi kita baca doa ada perkataan hudan. Ya, maksudnya huda, petunjuk. Okey, seterusnya lagi katiban. Ni kaf alif kena baca 2 harakat. Sebab ada alif, ada huruf mat. Katiban. Seterusnya lagi ba'dan. Ba'dan. Lagi batilan. Batilan. Dan akhir sekali a'daan. A'daan. Okey, ni Ustazah dah baca semua perkataan ni. Ustazah nak anak-anak ikut bacaan Ustazah. Semak berulang kali apa bunyinya huruf ni, baris ni bunyi apa. Tengok betul-betul. Dan setelah boleh baca, Ustazah nak anak-anak belajar menulis. Ni Ustazah nak anak-anak ambil perkataan ni. Tak kisahlah, boleh pilih lah. Kalau tak nak banyak, ambil 5 pun cukup. Ambil 5 daripada perkataan-perkataan ni. Pilih mana satu yang anak-anak suka, yang mudah. Tulis di dalam buku, tulis 5 perkataan ni. Kemudian Ustazah nak anak-anak ni nak tengok anak-anak ni kenal tak huruf-huruf dia. Ustazah nak anak-anak tulis, kemudian ceraikan huruf satu-satu. Boleh? Ustazah tunjuk contoh. Contohnya seperti mana ni? Misalnya anak-anak ambil perkataan. Mana perkataan? Khairan. Okey, tulis nombor 1. Mana nak tulis? Tengok Ustazah tulis ni Okey. Ada huruf ya. Okey, Ustazah pun belajar menulis juga. Ron, tulis di atas garisan elok-elok. Di atas garisan elok. Ini perkataan khairan. Ustazah nak awak tulis, anak-anak tulis. Ceraikan huruf ni. Huruf yang pertama adalah huruf kha. Tulis huruf kha satu-satu. Kenal huruf kha yang berbaris di atas. Buat tanda tambah pun boleh. Kita nak ceraikan. Huruf yang kedua ni huruf apa anak-anak? Titik 2 di bawah. Ini huruf ya yang di tengah. Kita nak tulis ya satu-satu. Ya tunggal. Macam mana nak tulis ya tunggal? Tulis huruf ya satu. Ya tunggal ya. Tak ada sambung. Sebab kita nak kenal huruf. Ceraikan. Tak tanda tambah. Okey. Lepas huruf ya, huruf apa? Ra. Tulis huruf ra satu-satu. Ra memang tak boleh bersambung. Dia tak boleh bersambung. Akhirnya huruf alif. Okey. Tulis di atas garisan elok-elok. Ya, anak-anak belajar menuliskan. Tulis di atas garisan. Ada garisan ni elok-elok. Ada huruf ni, huruf ada ekor bawah garisan. Ya ni di atas garisan. Ra ni ada ekor ke bawah garisan. Ini cara tulis dia Ustazah nak anak-anak betul-betul. Kita belajar khat tu, kita nak tulis secara betul. Tanda baris. Ron. Okey, ini nombor 1 dah siap. Ustazah nak berapa anak-anak? Nak pilih yang banyak-banyak perkataan ni. Ustazah nak awak pilih 5 sahaja. Buat seperti Ustazah buat ini. Sampai nombor 5. Salin dulu 5 perkataan. Kemudian Ustazah nak anak-anak ceraikan. Senang saja kerja kan? Ustazah tak nak merungut. Masa je boleh buat. Ya? Kalau rasa penat, berhenti dulu. Cari masa-masa yang sesuai. Buat. Ya? Ustazah tak nak kita rasa susah. Biarlah kita nak belajar, kita kena rajin, kita berusaha, tak nak merungut. Kita belajar Al-Quran ni bukan setakat kita belajar untuk pandai, kita boleh juga
pahala sebab kita belajar ilmu Allah. Okey ya. Untuk hari ini Ustazah rasa setakat tu dulu. Ustazah harap semua anak-anak faham. Kalau tak faham boleh tanya Ustazah. Tugasan ni nak tunjuk pada Ustazah pun boleh. Nak tunjuk pada guru kelas tu lagi boleh. Ya. Nak tunjukkan kita juga hadir. Ikut serta apa yang Ustazah ajar hari ini. Okey, baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.